Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Nadia. Sebelum kita mula, suara saya okey tak? Jelas tak? Ke ada bunyi yang tak seronok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bogas. Siapa tu? Atin. Waalaikumsalam Atin. Jelas ada bunyi yang tak menyeronokkan ke? Sebab tu bunyi aircon saya. Kalau perlu saya matikan lah. Tadi panas weh. Jelas. Alhamdulillah. Hai Abang Insem, hai Ashraf. Ada bunyi noise sikit Okey, tunggu kejap. Okey, so siapa-siapa yang belum follow, tolong follow, like dulu. Okey. Like, tag kawan-kawan, share pada semua orang. Kan? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab sudi nanya. Jelas ke? Jelas? Oh, ingat dia tanya soalan tadi. Jelas. Saya jelas, alhamdulillah. Jelas suara. Terima kasih. So, hari ini sebenarnya saya yang terdilema juga nak cerita tentang apa nak kena buat balik. Kan, apa nak kena buat balik untuk bangkitkan anak tim ataupun bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. So antara dua benda tu lah. Dan Ashraf, abang umur berapa? Alhamdulillah sihat. Saya tengah masak. Atika, tengah masak ke? Masak elok. Hari ni ke mana sir? Hari ni kita sedang mencari ilham. Kan? So tak ke mana-mana. Hari ni kita just nak guna simple background supaya anda boleh fokus kat saya untuk belajar something yang penting lah. Kan? Sebab hari ni adalah hari yang keempat kita lockdown. Betul tak? Tajuk kat atas lockdown yang keempat kan? So siapa-siapa yang baru join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Premium pleated shawl RM20. Anas Rafi'i, Waalaikumsalam tuan. Apa khabar? Sihat? So hari ini antara dua tajuk sebenarnya saya nak bawa. Kan, antara bagaimana nak bangkitkan balik semangat anak tim, itu yang pertama. Yang kedua, apa 5P nak jadi leader kiriman Tuhan. Bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. So itu adalah 2 point. So saya nak korang cuba ambil buku nota, dan lepas tu share dengan saya nak tajuk yang macam mana. Nak jadi 5P bagaimana leader kiriman Tuhan, ataupun apa nak kena buat untuk bangkitkan balik anak-anak tim anda. Pilihan di tangan masing-masing. Okay, so tag kawan-kawan dan jangan lupa share banyak-banyak. Itu dulu. Okay, share. Sebab kita pun ada lebih kurang 6 minit lagi. So saya nak say hi pada semua orang yang ada. 5P. Kan? 5P leader kiriman Tuhan. Alright. Betul ke? Tolong komen. Siapa nak belajar tentang 5P kiriman Tuhan ni, sangat sesuai lah untuk orang-orang yang rasa macam nak grow. You punya team sebenarnya, sir, nak cari team ni, apa yang diorang nak sebenarnya, apa yang kita nak perlu sediakan, apa yang kita nak tunjuk sebenarnya, betul? So insyaAllah lah, grow your own team, dan dengan team yang ramai tu, dengan niat yang betul, kita nak kongsi rezeki, kita tak nak nyusahkan orang. Sebab tu kadang-kadang 5P tu sangat penting. Leader kiriman Tuhan. Betul. Kita kalau bagi tajuk, mana biasa-biasa. Kita mana ada bagi tajuk biasa-biasa. Alright. So say hi. Saya nak say hi dulu pada semua orang yang ada. Terima kasih. And Ainul, and Hanis, Ika, Shira, thank you. And dah semua. Salam sir. Kak Nish. Kak Nish okey Kak Nish? Saya selalu join
live Kak Nish. Tapi Kak Nish suka live malam-malam. Kan? Kak Nish suka live malam-malam. Nanti dia akan masuk dalam bilik dia, lepas tu dia akan bersembang berdua. Kan? Mudahan feeling better. Alhamdulillah. So far saya tak ada apa-apa simptom yang menakutkan. Menakutkan tu dari segi maksudnya macam demam ke. Tapi kalau macam pagi-pagi ni, kalau suara saya sengau, itu disebabkan saya punya apa? Orang kata apa? Sekejap. Resdung. So bersin-bersin tu biasalah. And Abang Nurizam, hai Dharma. Hai abang. Sihat. Apa yang datang tapi tak pernah tiba? Kan, apakah ia? Apa yang datang tapi tak pernah tiba? Dahsyat. So siapa-siapa yang ada jawapan kepada soalan apa yang datang tapi tak pernah tiba, tolong komen di bawah. Okay. Alright. So yang berada di Instagram baru 36 orang. Di TikTok baru ada 60 orang. So insyaAllah kita akan bagi masa lebih RM60. RM60 pula. 6 minit untuk korang share banyak-banyak dan panggil kawan-kawan. Dan rasa-rasa kalau you ada kawan yang nak grow your own team, ini saya rasa tajuk ni sangat sesuai lah. Okay. Cuba share dengan saya, siapa yang dah join sesi saya daripada hari pertama lockdown? Siapa yang dah join sesi saya daripada hari pertama lockdown? Siapa? Ada ke? So siapa-siapa yang agak busy yang agak busy ke, tak boleh tengok live ke, boleh pergi ke TikTok, you on, lepas tu you buat benda lain pun tak ada masalah, dia masih dengar suara. Apa khabar sir? Khabar baik. Kak Nish, Syah pun ada. Apa khabar Syah? Saya second day. Wow. Saya baru tahu Shokotube ini, betul tak? Shokotube ni adalah produk ni Syahizi Sam kan? Semalam saya ada tengok dia punya iklan. Dahsyat gak? Dia buat, saya tak tahu macam mana saya boleh terpasan. So saya jam beli banyak gila roti. Lepas tu dia kena habiskan. Lepas tu dia tanya, nak makan roti dengan apa? Dengan Shokotube lah, Chocolate Hazelnut Premium. Betul? Alhamdulillah. Saya baru first time join. Oh ya ke? Baru first day? InsyaAllah. So hari ni hari yang keempat, kita ada 10 hari lagi. Betul tak? 10 hari lagi, insya-Allah. First time sir? Ya ke Kak Nish? Terima kasih Kak Nish. Tapi kalau Kak Nish baru join, mungkin Kak Nish boleh share live saya ni pada kawan-kawan Elken yang lain. Sebab saya rasa ini adalah satu tajuk yang saya rasa siapa-siapa yang ingin kembangkan dia punya team. So hari ni kita nak bawa satu tajuk yang di mana the 5P, kan? Leader kiriman Tuhan. Bagaimana jadi leader kiriman Tuhan? Hanya menggunakan 5P ni. So bila you ada 5P ni, insya-Allah you akan menjadi dambaan anak-anak team. Sir, I know you from Kekabu. Masih setia dengan saya. Terima kasih Yuhainali. Sir, nak tanya, ada buat group coach tak? Ada? Saya ada buat group coaching, tapi nanti kena PM lah. Kena PM. PM saya paling penting adalah bagi tahu berapa orang anak team dan fokus produk apa. Nanti saya akan bagi rate dan modul, dan kalau sesuai terus set tarikh lah, insya-Allah. Ika nak jadi leader kiriman Tuhan. Alhamdulillah Ika. Don't worry Ika. Apa tajuk hari ni sir? 5P, bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Begitu. Okey. Baik, hari ni di TikTok laju, tapi di Instagram mana? Adakah sebab hari Jumaat? Kan? So para warga-warga Instagram, gunakan kuasa anda, kan, untuk share live ini kepada ramai-ramai lagi. Alhamdulillah. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang nak saya sebut nama, bagi tahu nanti saya sebut nama lah. Seni lembut tapi ayatnya setepik dan coaching dengan saya. Allah. So buat live lockdown ni time-time macam ni ke? Ya, ni dah hari yang keempat. Ini dah hari yang keempat. Ingat kat TikTok, dua-dua ada. Kat TikTok ada, kat IG ada. Dua-dua ada. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Vina Han. Saya perasan Vina dah banyak kali join sesi saya ni. Sebut nama saya, Nick Izzat. Hai Nick. Krabi sedap. Let lu, Krabi lu. Aku ingat lah awak punya tagline. Sebut nama saya. Dah komen banyak tapi saya tak nak baca. Ya ke Yan? Hasrul buat bisnes apa Hasrul? Kadang-kadang dia tak keluar. Ramai kan? Baru start ke? Baru.
Baru start. So hari ni tajuk kita adalah 5P bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Kejap saya tulis, saya ganti dia punya 5P leader kiriman Tuhan. Dah tukar belum kat tajuk? So siapa yang nanti tanya lagi tajuk apa hari ni, tolong saya jawabkan Hari ni nak dengar sampai habis. Allah tukar. Terima kasih Tuan Effendi. By the way Tuan Effendi, saya sukalah sekarang konsep Tuan Effendi. Serius saya cakap. Kan, saya terinspirasi. Kan, bagaimana nak beli rumah, kan. So saya follow rapat-rapat. Waalaikumsalam. Zurita Bashirul 82. Sir, saya jual produk merah. Susahlah nak jual kalau melalui FB Ads. Memang. Sebab tu kadang-kadang nak jual produk merah ni, dia sebenarnya dia bukannya susah menjual, dia bukannya susah closing tau. Tapi susah nak dapat leads. Itu. Dia susah dapat leads. So tapi bila dapat lead memang senang closing. Produk merah ni memang orang nak. Memang keperluan. Lagi-lagi waktu lockdown ni kan. Masa ni lah diorang nak besarkan lah, nak pendekkan lah, nak kecilkan lah, nak ketatkan lah. Begitu. Hari tu makan episod okey tak? Ni. Sentiasa ada kat office saya bang. Sentiasa ada. So ini botol yang kedua. Abang Am, produk merah tu produk apa? Produk merah ini adalah produk-produk yang 18 tahun ke atas. Produk suami isteri, produk dalaman wanita. Itu kami sebagai IM kategorikan itu adalah produk merah. Produk merah. So produk merah ni memang kalau kita buat di TikTok ni selalu kena CG lah. Selalu kena CG. Minyak urat saraf tuan. So kalau minyak urat saraf ni lebih kepada produk merah yang 3 serangkai. Kan? Sebab kadang-kadang produk yang kalau kat iklan tu kita tak boleh overclaim. Faham tak? Kan? Jadi macam mana nak promote? Ada banyak cara. So sebenarnya iklan yang kita letak di FB Ads itu sebenarnya kita tarik ke WhatsApp, kita tarik ke website, tapi dia ada technical dia sikit lah. So maaf tanya, kalau produk yang mahal, boleh guna e-book yang sebuat tu ke? Boleh. Kat niche. Bayangkan kat niche e-book yang saya keluarkan tu, yang 3 e-book tu, orang guna untuk jual rumah. Untuk jual rumah. So sebenarnya, siapa-siapalah yang pernah beli e-book saya tu memanglah tajuknya tu untuk jual produk, kan, untuk jual tudung, faham? Tetapi apa yang saya nak tuan-tuan faham adalah apabila kita nak mencipta produk, konsep, cara bagaimana kita handle rejection itu yang sebenarnya. Dan setiap kalilah kita pergi kelas, kan, lagi-lagi kalau ada join kelas saya setiap hari Ahad, orang yang datang itu adalah orang-orang yang bukannya jual produk yang biasa-biasa, jual mahal-mahal pun ada. Cuma saya train walaupun dia jual produk murah lah, contoh yang RM12 ke RM13 ke, tapi satu orang customer tu at least beli 1.5. Itu kalau RM16 punya customer, kan? So sebenarnya nak closing yang sampai RM100,000 tak ada masalah, kan? Nak jual rumah, okey Tuan Effendi, dia maksudnya bukan jual rumah jadi senang tak. So maksudnya kalau contoh, ni saya bagi tips bagi untuk Tuan Effendi. Tuan Effendi nanti tolong share dengan saya. Sekarang saya nak tanya, apa rejection yang customer suka bagi kalau dia nak beli rumah? Kalau kita tengok data tuan-tuan dan puan-puan, orang beli rumah ni bukan sebab dia tak nak beli rumah. Semua orang nak beli rumah. Betul tak? Semua orang nak beli rumah. Cuma kadang-kadang kenapa dia tak boleh nak beli rumah? Sebab dia punya financial profile. Kan? Financial profile-nya itu tidak cukup kuat. So sebenarnya Tuan Effendi ni kadang bukan menjual rumah semata-mata, tapi kita menyusun financial profile itu mungkin 2 tahun sebelum. Dan apabila kita jaga dia, monitor dia selama 2 tahun, memang alhamdulillah lepas 2 tahun bagi bank siap ada saving lagi. So saving itu dia boleh jadikan down payment buat rumah, beli rumah macam mana, nak guna produk apa, guna barang apa, dapat, dan dia beli dengan kita. Betul. Dan bila dia dah beli dengan kita, dah lamanya pun dia akan tanya kita juga, ada tak siapa-siapa yang dia kenal? Itu sebenarnya kita bukan hanya beli rumah, kan? Kita bukan beli rumah, tapi kita mengajar dia untuk menjaga profil kewangan. Macam itulah sebenarnya.
Siapa tak nak beli rumah, betul tak? Tapi contoh macam saya suka Tuan Effendi, saya suka Tuan Fazli, dia ajar macam mana kan. Kalau orang biasa beli kereta, lepas 9 tahun dapat kereta saja. Tapi Tuan Fazli, Tuan Effendi ni ajar beli kereta 9 tahun bayar bulan-bulan, habis 9 tahun dapat kereta, dapat ekstra 20,000. Faham tak? So kat situ nanti dia ajar sebenarnya, okey, kereta yang macam mana aku nak kena beli. Kan? So kadang-kadang apabila kita cerita tentang kewangan ni sangat fokus kepada keperluan. Kan? So bila you kata okey, you nak beli kereta, lepas 9 tahun dapat kereta dah dapat cashback ataupun dapat duit ekstra, janganlah kau berangan nak pakai pasal Mercedes. So dia kena balance lah dengan diri kita juga. Macam tu. So itu sebenarnya. Boleh? Alright. Okay, so far semua dah ready ke? So far semua dah ready ke? Cuba komen dah ready ke belum? Tak apalah, hari ni ramai ke tak ramai ke, kita tetap jalan juga. So semoga tuan-tuan dan puan sentiasa doakan saya supaya saya boleh setiap hari lah waktu lockdown ini untuk buat kelas. Kan? Bukan buat kelas lah, saya selalu anggap kita punya sesi ni adalah sesi sharing. Okay, sesi sharing. So insyaAllah lah, and anda semua boleh belajar something dengan saya dengan mudah dan baik hari ni. Okay. Alright, so untuk lebih Sir nak tanya? Silakan. Aku baru nak mula, kau dah nak tanya soalan. Silakan. So sambil-sambil kita tunggu soalan. Nanti kalau saya nampak, saya baca. Kalau saya nampak, ulang banyak kali. Spam saya. Okay. So untuk lebih memberkati sesi kita pada tengah hari ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada semua orang yang ada dengan saya pada pagi ini, 69 orang di Instagram, 124 orang, 124 orang di TikTok. Okay, supaya Allah jaga kebersamaan kita. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan, kan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada pagi ini. Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. Kita minta dengan Allah untuk Allah mudahkan urusan kita pada pagi ini untuk kita belajar. Kan, mengikut tajuk yang di atas itu adalah 5P. Okay, 5P bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Sana jap. Okay. 5P bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Dan kenapa saya pilih tajuk 5P? Disebabkan minggu ini saya buat komen ataupun saya buat konten tentang bagaimana nak bangkitkan balik semangat anak tim kita. Okay, so kadang-kadang kita di fasa tak tahu nak buat apa. Kan, kita dah buat yang terbaik, adakah kita nak bagi reward ke? Tapi itu mungkin tajuk esok lah, bukan tajuk hari ni. So tajuk hari ni adalah persediaan nak bina tim. Sebab macam mana kita nak jadi leader kalau kita tak ada anak buah? Setuju? Kan? Bagaimana nak jadi leader, bagaimana nak jadi mungkin alpha ke ataupun nak lead a team, tapi kalau kita tak ada team. Betul? So soalan ni akan balik kepada macam mana nak cari team? Kan? Apa keperluan nak cari team? Faham ke faham? So itulah yang kita akan cuba belajar pada hari ini, dan semoga apa yang persoalan-persoalan lah yang you harapkan ataupun you nak saya jawab, tanya, dan semoga saya boleh jawab dengan baik. Boleh? Alright, elektrik rumah terpaksa keluar dulu, bateri tinggal 39. Tak apa Nora, thank you. Kak Nish baru nak bina tim? Serius lah Kak Nish? Kak Nish tak ada tim lagi ke? Ni bukan masalah yang sarkastik tak. Saya ingat Kak Nish dah ada tim. Sebab tengok dahsyat je. Sebab biasanya keperluan untuk bina tim ni memang kita akan ada dahsyatnya, hebatnya dalam retail, dan selepas itu kita akan perbaiki dari segi satu. Boleh Okey, so saya nak tanyalah, kan, cuba korang luahkan perasaan, apa sebenarnya isu-isu yang sedang terjadi pada tim anda sekarang. Kan, apa yang anda sedang hadapi? Adakah tim sedang sendu tu maksudnya dari segi sales ke, kan, ataupun daripada engagement ke, kan? Boleh tak share dengan saya? Apa yang terjadi sebenarnya? Don't worry, it's okay. Don't worry, it's okay. Itu adalah isu-isu biasa. Kan, tim senyap, engagement kurang sangat dalam grup, tim lemau. Oh ya ke?
musim COVID ni team semua patah hati. Faham? Team kadang tak respon. Engagement kurang. Team dah jual produk lain. Ya Allah, kesiannya Kak Ina G-Star. Sabar Sekarang fokus pada sales sendiri. So nak convert customer kepada team. Faham? Team tak respon. Team excited. Alright. Kelas tak masuk. Ya Allah, sedih. Team down bila tak buat sales. Maybe ada masalah. Assalamualaikum. Dulu saya join meeting BNI. Terima kasih Ella. Saya pun dulu BNI juga. BNI Solusi. Tim dah bantu. Nish Hamidun. Betul. Aku pun dah tak sempat nak baca dah. Punyalah banyak chat. Korang kan kalau bab-bab nak luahkan perasaan ni laju. Betul tak? Okay. So saya nak you luahkan segala-galanya pada saya. Okay. Don't worry. So ini adalah fasa untuk kita mula sedar dan faham real situation. Okay. So apabila kita dah keluarkan, saya dah keluarkan whiteboard ini adalah tanda kita dah mula serius. And I love you Aiman. Faham So siapa yang dah join kelas saya sebelum-sebelum ini, kan apabila kita dah keluarkan whiteboard ini adalah tanda ini adalah tajuk yang serius. Tidak akan ada lagi senyum-senyum ke, kelakar-kelakar ke, tidak. Kan? So saya nak ambil pen anda, paper ataupun buku nota anda, dan bersedia. Sebab apa yang saya akan sampaikan kejap lagi akan mengubah hidup anda, yang paling penting mindset. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Setakat tuan-tuan kata tadi apa? Team tak respon. Team tak respon. Kita ambil satu persatu dan kita bedah. Okay, team tak respon. So apabila kita bercerita tentang team tak respon, first, apabila you memberikan message tersebut, message tersebut ini satu, bagaimana channelnya? Nasib aku tak tulis channel, kan? Channel. So apa maksud channel ni? Channel. Macam mana saluran you menyampaikan mesej tersebut? Secara group ataupun individu. Faham? Team tak respon. Apabila kita tengok balik cara kita bagi mesej. Bagaimana kita menyampaikan ilmu ke ataupun something, arahan tu jelas atau tidak. Sebelum kita cerita pasal dia punya technical, tengok dulu channelnya. Channel tu maksudnya apa? Awak bagi secara group atau secara individu? So biasanya untuk group ini memang hanya 10% saja yang akan reply. 10% saja yang akan reply. Dan apabila kita bagi secara individu, mungkin dia boleh go sampai 60%. Mungkin. So kalau saya, apa yang saya akan buat dengan tim-tim saya ni, biasanya insyaAllah, saya akan bagi dalam grup secara berjemaah, ramai-ramai, dan saya akan copy balik dan hantar satu persatu secara individu. Jika dia punya mesej itu sangat penting. Faham Dan kenapa individu ni penting? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, you kena faham, individu ni kita memerlukan personal touch. Personal touch ni penting. Sebab tu kadang-kadang apabila kita nak dapatkan respon, cuba cek dulu. Cuba cek dulu bagaimana kita sampaikan respon tersebut, mesej tersebut. Kita bagi dalam grup. Grup tu dah lah punyalah ramai. Lepas tu orang-orang yang awak suka je lah yang akan komen. So orang yang sendu, yang senyap, yang ni macam mana? Dan diorang bukannya tak nak reply, cuma diorang ni segan. Dan macam mana diorang tak segan? Diorang pun tak tinggi. Faham ke faham ni? Sebab tu kadang-kadang tim tu tak respon, mungkin disebabkan cara kita bagi mesej itu salah. So first adalah, apa yang saya nak highlightkan pada anda semua adalah, jangan salahkan anak tim. Jangan salahkan anak tim. Try. Buatlah macam mana first time dia datang join kita tim dulu, kita layan sorang-sorang. Betul? Tapi bila dia dah lama, dalam masa 3 bulan, ingat nanti kita akan belajar 5P tadi. Dalam masa 3 bulan tu, kalau dia tak jumpa dan tak faham bagaimana nak buat duit dengan kita, dia akan pergi. Sebab apa? Niat dia datang tim kita tu, dia nak buat duit. Dia nak buat income.
Kan? Tapi awak ni fokus pada orang yang laju je. Kan? Bukan semua orang pandai. Dan awak juga dulu pun tak berapa pandai sangat. Mungkin disebabkan awak tu stay consistent at least tahun 2 tahun. Sebab itulah baru hasil lepas 2 tahun baru ya ada hasil. Tapi anak tim kita tu tak sampai lagi tahap. Kan? Tak cukup lagi 6 bulan. Kan? Baru 3 bulan, baru 2 minggu tu pun dah dibiarkan hidup sendiri. Jangan. So itulah kepentingannya 5P tu nanti. Okay? Alright. Itu satu. Yang kedua. Ni kalau dia tak respon lah. Okay? Ini yang pertama, cara kita beri message. Yang kedua, bentuk message tersebut. Kan? Bentuk message tersebut. Maksudnya apa? Awak rasa dengan satu jenis message yang awak bagi tu, dengan satu jenis karangan, perenggan, ayat yang awak bagi tu, 100 orang dalam grup tu faham ke? Faham ke? So kalau saya boleh share lah, kita ada 4 bentuk message. Ada orang dalam anak tim kita ni, dalam grup kita ni, ada tim yang sangat laju. Maksudnya ni apa? Dia teruja kan bila nampak angka. Ada orang dia teruja bila nampak angka. Maksud angka tu apa? Angka besar. Dia teruja bila nampak apa? Nampak hadiah. Nampak reward. Nampak harapan. Ada orang suka. Kan? Ada pula yang dalam tim kita ni, bila kita cerita pasal angka-angka ni, dia tak faham. Tapi dia lebih suka teruja apabila melihat apa? Dia suka apabila kita tunjukkan planning, proses, detail, timeline. Ini baru 2 orang. Baru 2 orang. Sekarang saya nak tanya, awak dah cuba ke macam-macam bentuk mesej supaya tim awak teruja? Awak hanya guna bentuk mesej yang awak suka, bukannya tim suka. So jangan salahkan anak tim kalau kat tim tu tak respon. Kenapa dia tidak respon? Sebab dia tak faham. Awak tu kalau bagi arahan syok sendiri. Kan? Kita pula jenis kalau beli barang tanya harga, awak anggap semua anak tim awak tanya harga je. Padahal ada anak tim tu, dia nak kena tahu packaging dia macam mana, kenapa warna itu, kenapa warna ini. Tapi awak tak try to understand. Awak nak orang ikut cakap awak. Tapi awak lupa nak ikut cakap orang. Awak nak semua orang faham awak. Tapi awak lupa nak cuba faham orang. Lepas tu bila orang itu tidak faham, lepas tu tim tu tidak respon, awak marah. Dan satu lagi, apabila you bagi arahan tu jelas tak? Ada deadline tak? Contoh kalau awak bagi ilmu, awak bagi video saya pada anak tim, ada tak arahan selepas itu? Okay guys, kalau you dah tengok gambar Sedharma ini ataupun video Sedharma ini, video TikTok Sedharma ini bercerita tentang 5P. Kan? Leader khidmatan, tolong komen 3 yang awak faham. Ada tak arahan tu? Tak ada. So kalau saya dah bagi arahan, kalau dah ada arahan, ada reward tak? Ada hadiah tak untuk orang yang menghargai dan buat apa yang you suruh buat? Tak. Awak ingat awak bagi arahan orang faham? Tak. Itu silap kita. Kenapa kita buat tak ada respon? Orang tak reply, orang buat acuh tak acuh, orang tak hargai kita. Ada tapi diorang kata tak ada masa. Tak ada masa itu at least diorang respon. Dan kalau you bercerita kata, okay, wanita kata, diorang tak ada masa. Saya bagi contoh biar you nampak jelas. Offer. Saya suka bila ada orang try, bukan maksudnya dia dah buat tapi tak jadi kan. Saya bagi contoh apabila kita bagi offer yang menarik, orang akan cari masa dan duit. Cuba komen di bawah. Okey, cuba komen di bawah. Ada tak siapa-siapa yang dalam live saya hari ni yang gila dan sukakan emas? Ada tak? Ada tak? Awak suka emas tak? Siapa-siapa yang ada dalam live saya hari ni? Suka emas tak? So kalau you suka, bayangkan Habib Jewels.
And Habib Jewels kau, bukan kedai Mak Jah ke, bukan Mak Senah punya kedai emas, ni Habib Jewels. So kalau biasanya harga emas itu RM260, Habib Jewels punya harga emas 1 gram itu mungkin boleh sampai RM380, another extra RM100. Dan dia buat offer. Dan dia, Habib Jewel ni buat offer di mana 1 gram harganya cuma RM200 saja. 1 gram hanya RM200, tetapi ada term and conditionnya di mana awak kena beratur depan Habib Jewels pada pukul 2.30 pagi. Saya nak tanya, beratur tak beratur? Beratur ke tak beratur? Saya tanya. Cuba komen. Kan? Nak dapatkan 1 gram RM200, 1 gram tak ada upah, design paling latest Habib Jewel yang mahal-mahal tu, tapi awak kena beratur depan Habib Jewels depan pukul 2.30 pagi. Beratur tak? Perasan tak apa yang saya buat? So kalau orang kata tak ada masa, kalau orang kata tak ada duit, itu bermaksudnya apa? Offer awak tidak menarik. Dah simple, kau terima je lah hakikat. Terima je lah hakikat. Offer yang awak bagi untuk dia buatkan arahan yang awak minta itu tidak cukup menarik. Tak apalah, tak buat pun tak apa. Bukan dapat apa-apa pun. Faham tak maksud saya? Dan saya minta maaf lah kalau saya sampaikan ini dengan cara yang mungkin kadang-kadang ada orang terasa sebab saya dah buat macam-macam, Hamzah nak bagi apa? Awak pernah tanya tak tim awak mereka nak apa? Pernah tak tanya anak tim tu nak apa? Itu je. Kita tak pernah survey pun. Kita hanya fokus pada orang yang laju dengan kita, yang buat hasil dengan kita tinggi. Kita tanya dia, kita buat one to one dengan dia. Tapi orang yang senyap-senyap buat apa? Tak pernah touch pun dia. Awak jaga dia masa dia nak join awak. Lepas tu tengok dia sendu je, slow je. Biarlah. Berapa kali kelas awak buat dengan dia? Berapa kali 1 minggu? Tak apa, saya bagi tahu je. Sorry. Itu je. Kan, saya pernah buat kontes bagi baju free, tapi tak ada pun yang berminat baju free tu. Betul. Baju free yang awak bagi tu, awak pernah survey tak? Baju tu ke yang orang nak? Adakah waktu sekarang ni orang nak baju? Faham tak faham ni? Kan? Kita rasa kita dah bagi offer yang terbaik. Kita rasa. Tahu tak, perkataan rasa dah buat offer yang terbaik itu dia assuming. Bahaya tau assuming ni. And assume. So apabila you buat selalu assume, you rasa, you are being an S and between you and me. Disebabkan awak rasa tim awak faham, and awak menyebabkan tim awak tak percaya pada awak. Awak rasa okey, customer dah tahu semua benda, awak terus bagi harga, awak dah kehilangan customer yang terbaik. Faham tak faham ni? Kan, offer dari HQ pun dikira sebagai offer juga ke? Ya, tak kisahlah. Bagi saya ialah offer. Kan? So kadang-kadang kalau customer tu tetap tidak beli juga dengan offer yang kita ada tu, tapi sebelum kita salahkan offer, ada 2 benda yang kena salahkan dulu. Orang itu ada duit ke tidak, dan orang itu percaya kita atau tidak. So kalau orang itu ada duit, orang itu percaya kita, kalau dia tidak membeli juga, itu bermaksud offer kita tidak menarik. Settle. Faham ke faham ni? Semangat pula saya pagi ni kan. Saya dah lalui bagi reward tapi tim tak suka. Sejak tu saya tanya dulu. Terima kasih Puan Rita. So kita learn by mistake. Kita tak boleh ubah anak tim. Cari cakap saya, kita tak boleh ubah anak tim. Tapi apa kita boleh buat adalah kita ubah cara kita bagi message, kita ubah cara kita contact personally dengan anak tim kita. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita rasa handbag itulah orang yang paling best, paling mahal. Kita ni dalam otak kita kan, kita ingat kita bagi reward mahal je orang nak. Ingat anak tim tak terhegeh-hegeh lah dengan hadiah awak yang mahal sangat tu. Sebab handbag ni pun banyak, dan ada orang tak kisah pun pasal handbag. Dan kadang-kadang ada orang tak kisah pun pasal emas. Punyalah ramai orang gila emas, pasti ada orang yang tak suka emas. Dia nak apa? Dia nak makan je. Ada. Anak tim tu just nak makan je. At least dia nak makan dengan awak, leader. Tapi awak ingat, selalu biasalah bila kita beli beg mahal ke, bila beli harga yang barang yang grand-grand ke, kita ingat, itu untuk awak.
Awak nak buat video, awak nak buat konten, sebab itulah awak boleh macam tu. Kononnya untuk anak tim, padahal anak tim tak minta pun. Faham tak? Faham dan saya minta maaf lah. Kadang-kadang kalau apa yang saya cakap ni korang tak boleh terima. Bukan tak boleh terima lah. Mungkin zas. Tapi itulah yang awak hadapi sekarang. Kalau anak tim tak respon, dia tidak merasakan mesej itu penting. Sebab apa? Mesej yang penting ini adalah setiap kali dia dapat mesej, dia dapat something, dan bila dia cuba, dia dapat hasil dia. Itu baru penting. Faham tak? Macam mana nak survey tanya dalam grup Alah, korang boleh buat macam guna macam-macam lah, survey monkey ke, ataupun korang buat macam ni tau, guna Canva. Kejap janganlah kuat sangat. Okay, guna Canva, edit gambar, hadiah-hadiah yang nak bagi, survey. Okay, pada gambar ini, okay, buat pilihan, letak link, anonymous, tak letak nama, okay, pilih. Dalam grup Telegram boleh buat poll. Dalam grup FB boleh buat poll. Tak payah letak nama. Settle. Leader saya marah sebab saya susah nak faham dia dan tanya banyak kali. Itu salah leader. Bukan salah kita. Kita pun kena apa? Kita kena tanya sebab kita tak faham. Nampak tak? Ni anak tim ni. Anak tim luahkan perasaan dia. Leader marah bila saya banyak tanya. Mungkin dia ingat, leader tu pula tak faham anak tim, dan kita pula sebagai anak tim, kita pun tak faham leader. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Sebab mungkin dia dah bagi semua. Kan? Dia dah bagi semua, dia dah bagi, ini link dia, kau pandailah cari. Itu dari segi kita. So, bila kita tahu leader kita macam tu, try to tolerate. Kalau leader tu tak sedar, so jangan salahkan kita kalau kita pergi tempat lain. Kita hanya stay dengan tim yang orang faham kita. Bukan faham kita lah. Maksudnya, kita akan stay dengan tim yang kita selesa dan kita suka. Tapi ingat, nak jumpa tim macam itu susah. Dan one day, apabila you buat leader you macam tu, kan? Maksudnya bukanlah buat leader yang tak elok lah. Maksudnya contoh, kita dah buat kerja kita tapi leader tu tetap buat perangai dia macam tu, is up to you guys. Pilihan di tangan you. Sebab apa? You nak berniaga, nak lama dengan dia. So, kalau you rasa you tak boleh co-op dengan dia, tak boleh JV dengan dia, tak boleh satu kepala dengan dia, pergi tempat lain. Kita nak seronok, kita nak tenang dalam kita berniaga ni. Faham Saya sebenarnya lagi suka kalau orang banyak tanya. Baru saya tahu, faham, tapi ingat leader. Mana ada anak tim nak tanya? Faham tak? Mana ada anak tim nak tanya? So kita lah yang sebagai leader ni, kita try lah. Turunkanlah ego awak tu, pergilah check seorang-seorang. Sebab tu kadang-kadang pasti ada anak tim yang silent, yang memang dengar je, ataupun kadang-kadang dia faham ke tak faham, kita pun tak tahu. Faham tak? So try untuk come back balik pada anak tim kita, tengok apa keperluan dia. Mungkin ada orang kan, dia terror buat sale, tiba-tiba dia slow. Leader kena buat one-to-one balik. Kan, kena check balik. Sebenarnya dia slow tu sebab apa? Bukan sebab dia tak restock, bukannya sebab dia tak terror, mungkin ada sebab dalaman, family, mungkin kena COVID ke, kena virus ke, mental health ke, mental down ke. Faham tak? Dan satu lagi yang isu yang saya nampak, suka buat kelas kan? Betul tak? Korang suka buat kelas kan? Leader-leader kan biasanya lah kan, memang suka buat kelas. Cuba saya cadangkan, apa saya suka cadangkan adalah, cuba ganti perkataan kelas tu. Cuba ganti perkataan kelas. Jangan sebut kelas. Jangan sebut training, jangan sebut coaching, sebut benda lain. Faham Jangan guna perkataan kelas. Sebab bila kita sebut perkataan kelas tu perlukan komitmen, kena ada 2-3 jam, tak nak. So you ganti kelas itu mungkin gathering ke, tapi ada session ilmiah dalam tersebut. Sebab tu kadang-kadang tajuk kelas itu sangat-sangat penting. Kan, kau punya tajuk kelas kau dah apa? Marketing and sales. Aduh, aku sakit kepala. Bukan sakit kepala, kadang-kadang aku nak join kelas. Allah, mesti cerita pasal benda lain ni. Allah. Orang takut lah. Sharing boleh. Biasanya kan saya akan sebut apa tau? Learning session. Saya, kalau you perasan lah, setiap kali kelas saya akan sebut apa tau? Learning session. Learning session. Maksudnya apa? Kita belajar each other.
Sir, normal ke saya terasa hati dengan founder, efek sales saya ke salah saya? Ya, betul. Sebab tu kadang-kadang terasa tu adakah terasa sebab salah kita ataupun salah orang itu. So basically biasanya kita nak jagalah hubungan kita dengan manusia dan jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah. Borak santai boleh juga kan. Tapi tak naklah macam borak sembang begitu saja. Tapi dia ada, kalau boleh jangan gantilah daripada coaching ke training ke, orang takut kan, tacut. Orang takkan join. Okay. So learning session, tolong bagi tahu awal, insya-Allah everything gonna be fine. Faham Okey, ada soalan tak? So saya harap sesi tadi at least lah membuka minda tuan-tuan dan puan-puan dan sahabat-sahabat saya sekalian tentang 2 poin je untuk menghadapi kenapa orang tak respon. Saya ada kelas performance, boleh tak? Kan, ataupun sesi review kan. So review saya suka kan. Review review ni adalah kita check apa yang dia dah buat dan tambah baik. Dan saya ingatkan sekali lagi sesi one to one ini ataupun sesi one to one kita dengan anak team bukan adalah sesi one to one untuk mencari salah. Perbaiki niat kita kalau kita nak one to one. Sebab apa, kadang-kadang apabila kita buat one to one, niat kita tu nak cari salah orang je kan, macam dah postmortem, tahu tak? So setiap kali kita ajak meeting, orang ingat alah apa lagi salahku. So kita nak buang stigma tu kan, kita nak buang statement tersebut. Okey, di mana apabila kita buat sesi one to one itu adalah kita nak sharing. Sepatutnya aku nak share benda ni, sesi one to one ni nak kena sharing pasal apa. Boleh ke saya share tentang apa nak kita sharing dalam sesi one to one kita ni? Korang nak tahu ke? Borak santai Q&A boleh juga. Nak tahu ke sesi one to one ini apa pengisian dalam dia? Apa benda yang kita nak capai? Kita bukannya tak nak elak ingat sesi one to one ni, sesi meeting ke, sesi postmortem ke, bukan adalah sesi untuk cari salah. Jangan, sebab dulu mindset kita kalau ajak meeting je cari salah. Ajak meeting je salah, postmortem je salah. So kali ni saya nak you share dengan anak team. Okay, daripada you cari salah orang, saya nak you share benda-benda macam ni. Okay, so dalam sesi one to one, okay, step yang pertama, apa yang you nak kenal pasti adalah first kita kena tahulah dia punya keadaan dia. Keadaan, khabar dia macam mana. Faham? Tanya tentang dia. Tapi bukan sale tentang dia. Cuba detail, maksudnya cuba aware perubahan positif yang dia ada ataupun yang dia buat. Okey, step yang pertama adalah keadaan ataupun khabar baik. Maksudnya dia okey ke tidak sekarang. So cuba aware. Kita dulu kena aware. Bukan kita tanya, apa yang kau dah buat Tak nak. So far aku tengok kau, hari ni posting dahsyat sekarang. Macam mana? So far okey? Views naik. Tak apa. Kalau views 4 pun nanti dia akan tambah. Jangan risau. Yang penting konsisten. Hargai ataupun cuba pinpoint apa yang dia buat. Itu yang pertama. Okey? Yang kedua, apabila kita dah mula cakna apa perubahan-perubahan kecil yang dia dah buat, kita minta dia share. Win. Sebab tu saya suka minta pada anak-anak team ataupun leader yang ada adalah always share win. So win ni maksudnya apa? Win ni adalah kejayaan-kejayaan kecil. Okey, kejayaan kecil yang anak tim kita hadap ataupun dah terima. Tak kisahlah contoh dia dah turun berat badan ke, contoh sale parcel tambah extra 1 ataupun dia dah berjaya buat Shopee, akaun Shopee ataupun dia dah dapat preferred ke anything. Walaupun kadang-kadang bila kita nak dengar kejayaan-kejayaan ni kita nampak macam poyo tetapi biarlah, it's their moment.
Okey, itu adalah momen dia. Faham tak? Ni. Faham So tanya khabar baik, share win dulu. Pastikan benda yang positif. Dalam sesi one to one ini kalau boleh elakkan benda-benda yang buat dia rasa down, tak nak. Kita kalau boleh one to one itu adalah benda-benda yang kita nak menghargai, walaupun kadang-kadang kejayaan yang dia buat tu sepatutnya itu kan bukannya target minggu lepas ke. Biar. Okay, listen first. Lepas tu yang kedua. So yang kedua ini, sebelum kita cerita pasal blog ini, okay, win kita ni, kita akan cerita pasal dia punya roadblock. So roadblock ni pula adalah benda yang dia rasa kalau dia buat extra lebih power. Contohlah, okay, semalam saya buat macam ni tapi ada roadblock. So kita tanya dia balik, apa yang awak rasa awak boleh buat extra? Apa yang dia boleh buat extra jika ada peluang. So kita tak nak dia terlalu fokus kalau dia punya roadblock, tetapi kita kalau okay, semalam dia kata follow up. Okay, semalam awak follow up tak ada respon. So apa yang awak boleh rasa ataupun apa cadangan awak? Kita tanya dia balik, kan, apa cadangan awak ataupun awak rasa awak nak buat apa lebih sepatutnya supaya dia tak blutikkan kita. So biar dia fikir. Faham tak? Biar dia fikir. Maksudnya Allah, semalam saya main follow up gitu-gitu je. So kalau diberi peluang sekali lagi, at least besok ataupun hari ini saya nak buat follow up yang dengan lebih teratur. Saya nak bagi value dulu. Itu. Kan? Bukan kita tanya kenapa tak capai target semalam? Oh, saya tak buat posting. So daripada kita kata salahkan kenapa tak buat posting? Bila tak buat posting kan tak ada marketing, tak tahu marketing kan macam mana dapat customer. Orang akan down kalau macam tu. Tapi kalau dia kata, okay, semalam tak buat posting. Okay, saya terima. So kalau boleh buat posting, awak nak buat posting berapa banyak dan posting yang macam mana? Faham tak? Kita benda yang sama, cuma kita tukarkan cara penyampaian kita. Kan, anak tim minta stok bayar ansur macam mana sir? Okay, so kalau tanya saya, anak tim minta stok bayar ansur macam mana? So untuk Rita, daripada kita bagi ansuran, biar dia submit order kat kita, kita tolong postkan. It's better macam tu berbanding kalau kita bagi ansuran. So kita tak nak buat orang itu rasa macam boleh berhutang dapatkan stok. Mungkin sekarang sikit, lama-lama makin besar. Dan benda tu akan menyusahkan kita masa akan datang. Percaya kat saya. Dan apabila kita dah memberikan hutang, nanti dia orang baik macam mana pun dia akan dia macam nak susah nak buat. Dan fahamlah maksud saya jangan bagi hutang lah, itulah key dia. Sir, saya baru nak buat team recruitment tapi tak dapat cara. Boleh ke kalau kita terus offer untuk customer supaya join kita? Boleh. Tapi nanti kita nak belajar tentang 5P ni. Saya share ni dulu sebab ada yang tanya tadi. Okay. Dan yang ketiga adalah kita punya dream. Kita tanya dia punya dream. Faham So ingat, ni ada 4 perkara dalam sesi one to one itu. Yang pertama, tanya khabar dia dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah share dia punya win. Okay, minta dia share dia punya win. Tak kisahlah. Kita selalu ajak dan ajar anak tim kita untuk sharing. Okay, supaya dia rasa, oh, ini kejayaan berjaya masak untuk suami. Itu kejayaan. Kan, boleh keluar ataupun post hari ni, Alhamdulillah setiap hari ada postage. Itu kejayaan. And as simple as kalau tak dapat sale pun, hari ni saya dapat 10. Itu juga kejayaan. Faham ni? And yang kedua, yang pertama, patutlah dia terbalik. Saya tak sangat bercerita. Kan, roadblock ketiga dan dream ni yang keempat. So yang keempat inilah baru kita nak cerita apa yang dia nak capai hari ni. Target, KPI dia, to-do list. Dan pastikan semua dream ini ditulis. Ditulis. Faham tak? Kenapa ditulis?
Ni bonus untuk korang Dan apabila kita menulis ini, dia punya vibe dia, energinya tu luar biasa tuan-tuan dan puan. Percayalah cakap saya, apabila you menulis, kan dia punya semangat, dia punya bukan apa tau, sebab bila kita menulis ni, kan, yang pertama kita nampak visual. Kita nampak apa yang kita tulis. Kan, kalau handphone pun nampak. Tapi yang kedua adalah apabila kita menulis ini, perasan tak apa yang kita tulis ni ada cerita dia. Okey? Dan yang ketiga ini, apabila kita tulis, pergerakan menulis itu adalah kinestetik. So bila makin banyak kita melakukan satu perkara itu dengan merangsang 5 sensori manusia ini, apa yang ditulis itu disampaikan ke sini dan diturun ke hati, insya-Allah. Dan kadang-kadang bila kita tulis ni, kita boleh conteng. Kan? Contohlah kan, hari ni kita kata, okey hari ni kita nak target 4 parcel. Kan? Alhamdulillah. Kan? 3 booking. 1 paid. Kan? Ambil highlight, paid. Settle. Macam itu. Okey. Dan kalau tulis boleh ulang banyak kali, betul, dan kita akan bawa ke mana-mana lah yang benda-benda yang kita tulis tu. Sebab tu macam kalau saya mengajar pun bukannya saya tak ada slide, cuma saya lebih suka menulis. Sebab menulis ni dia suka hatilah, saya nak tulis apa kan. Nasib baiklah tulisan saya ni kira boleh dibaca jugalah untuk korang Okey, ada soalan tak nak tanya? So itulah the real format nak buat sesi one to one. Halah saya lah. Mesti saya. Sebab tu waktu-waktu lockdown ini memang saya spend masa setiap petang kan untuk saya buat one to one dengan saya punya business partner Fit for Future. So saya dah buat dengan Safwan, saya dah buat dengan Syahril, kan. Syahril dah 2 kali. Dia suka kacau saya. Kan, in future tengoklah akan ada lagi lah kan, one to one mungkin dengan Abang Nas, dengan Syah. Dengan Abang Nas dah selalu. Abang Nas, Syah, Ara, kan, dengan Ustaz dengan Una, dengan Tuan Fazli. Sebab kadang-kadang you kena faham, sesi one to one ini kan adalah dia simple je. Kenapa kita kena buat one to one ni adalah sebab kita nak berniaga. Ingat, apabila kita nak berniaga dengan orang, first thing adalah kita kena kenal dan suka percaya dia. Faham tak? So bila kita suka percaya kat dia tu, kita tahu kerja dia macam mana, kita tahu dia punya react macam mana, kita tahu perangai dia macam mana, kita tahu achievement dia dulu dia macam mana. Kita nak recommend dia pada orang lain pun tak ada masalah. Kan? Ada ke sesi one to one? Ada. Tapi saya fokus pada team Fit for Future dululah. Tapi biasanya kalau nak one to one tu, tanya je lah saya. Kalau saya free. Kemarin ada Abang Am, team Narina, tanya, "Sir, boleh tak ajar saya buat OBS, belajar OBS?" Aduh. Terus set. Sebab masa tu saya tengah free. "Sir, anak tim bila dah bagi ilmu semua tapi anak tim tak nak buat, tindakan macam mana?" So kalau kita dah bagi semua anak ilmu tapi dia tak nak buat, itu adalah pilihan dia. Kan? So mungkin kadang-kadang mungkin dia rasa kita tak boleh harap dan kita tak boleh anggap dia tu sama sebiji macam kita lah. Tak boleh. So anak tim tu dia will be anak tim. Dia pun sama juga. Kalau kita fikir-fikir dulu kan, zaman-zaman kita baru nak jadi agent, baru masa level-level affiliate ke, jadi agent ke, dropship ke, perangai kita pun sama juga macam mereka. Sama je. So bagilah mereka masa, tapi kita jangan biarkan mereka tu sendu lama sangat. Jangan. Faham "Sir, perlukah kita tunggu timing anak tim kita atau kita yang set timing untuk group session ataupun learning session?" Sebab kalau tunggu diorang sampai ke sudah tak buat. Betul. Liana, it's better awak letak tarikh. Kan? Kalau boleh, kadang-kadang dengan anak tim ni Liana, awak letak 2 tarikh. Suruh dipilih. So nampak tak? Pilihan itu macam ada pilihan tapi sebenarnya tak ada pilihan. Dua-dua tetap kita buat. Dua-dua tarikh pun tetap buat. So, contohlah 1 dengan 3. Pilih nak tarikh mana? Okey, saya nak 1. Kita buat 1. Kan? Nanti 3 bulan. Okey, 3 dengan 5 nak buat bila? Buat 3. Macam itu. Faham tak? Dia macam ada pilihan tapi tak ada pilihan. So macam mana kita nak bangkit balik daripada kejatuhan bisnes sebelum ini? Katniss, macam mana nak bangkit balik daripada kejatuhan bisnes kita sebelum ini? So kalau tanya saya, Katniss, satu je saya nak share adalah cari cikgu balik lah. Itu apa yang saya buat lah. Sebab kita dah pernah berada di atas,
dan kita diuji jatuh ke debu dengan asbab kita percaya dan yakin dengan ilmu yang kita ada sekarang. So sekali ni dengan ilmu yang ada pun you dah jatuh, betul tak? So sekarang apa kata rendahkan ego kita, cari cikgu lah. Cari cikgu, itu je. Dan insyaAllah apabila kita dah bersedia untuk belajar, cikgunya akan muncul. Saya tak tahu macam mana nak explain, tapi cikgunya akan muncul. Okay? So, okay tak guna FB page untuk dapatkan sales dan team? Untuk dapatkan sales dan team. FB page untuk dapatkan sales retail bagus, untuk team tidak. Sales page ataupun buat iklan berbayar untuk dapatkan retail bagus, untuk dapat team tidak. Untuk dapatkan team yang berkualiti, memang nak tak nak guna personal branding. Sebab orang join business kita itu, dia nak tengok leadernya siapa. Tapi kalau kita ada personal branding yang bagus, kita guna FB page untuk cerita pada ramai orang, itu berbeza. Itu berbeza. Sir, saya nak one to one, tapi bila WhatsApp sir, dia tak keluar. Maksudnya apa tu? Sir, saya nak one to one, tapi bila WhatsApp sir, dia tak keluar. Next lah, pergilah orang lain. Dah dia tak nak. Buat apa kita duk tunggu orang yang tak sudi? Teruskan saja, ramaikan anak tim kita. So kalau kita dah touch semua anak tim kita dan tak dapat respon juga, rekrutmen baru. Kak Nish ada hampir 180,000 orang follower. Kak Nish katalah, okay, hari ni Kak Nish nak buat kelas open. Okay, link berada di bio. Jangan letak link lain, letak link Telegram saja. Buat live dalam Telegram. Okay, buat at least 2-3 kali live. Lepas tu, okay, live yang keempat berkata, okay, hari ni Kak Nish ada 10 slot kosong yang saya nak share pada follower saya, di mana saya akan ajar one to one secara intensif untuk anda capai 5 figure, ataupun jangan figure yang besar-besar lah, at least lah 1,200 ringgit setiap bulan. Oh, sir ni saya nak one to one dengan sir, tapi WhatsApp sir tak keluar. Ya ke Kak Nish? Kak Nish scam saya ni. Dina yang WhatsApp saya pun keluar tiba-tiba. Mana ni Kak Nish dapat nombor telefon saya? Mana ada? Kak Nish nak WhatsApp sir lah. Tak ada. Aku takkan bagi nombor aku share public. Nanti semua orang kacau aku. Tapi so far faham tak maksud saya daripada awal ni? So Kak Nish ni, walaupun soalan tadi sebenarnya saya tak faham, tapi bila dah terbagi cadangan itu, buat macam tu. Kita rasa sedaman dah block Nish. Mana boleh? Tak boleh, saya tak boleh block Nish. Ya ke saya block ke? Tak lah. Kan Kak Nish pun tak WhatsApp saya. Nipu dia tu. Kan? Faham nak one to one dengan saya? Boleh. InsyaAllah. Doakan yang terbaik. Okey, dah. Saya dah padam nota saya. Sekarang kita pukul berapa ni? Dah pukul 12.30. So kita ada 30 minit. 30 minit untuk dihabiskan sebelum pukul 1. Cuak dah sir? Cuak lah. Kan, aku ni memang suka blue tickkan orang. Bukannya saya tak nak blue tickkan orang kan. Tapi kadang-kadang saya tak tahu nak jawab apa. Serius saya cakap. Kan, dia kata, sir, boleh tak tengokkan sikit closing saya? Manalah saya tahu nak tengokkan macam mana, sebab tengok ayat dia macam banyak benda nak kena betulkan ni. So daripada saya start dan saya kena fokus kat dia seorang, baiklah dia masuk kelas, lepas tu dia join lah. Okey? Soalan salah? Soalan yang mana? Tuan Dharma, maaf mencelah, tuan live pakai OBS ya? Boleh. Kan? Boleh linkkan dia ada banyak sebenarnya. OBS adalah dia punya untuk letak-letak yang ada. So nanti ada satu software lain. So dia sibuk closing, mana sempat reply. Siapa ni? Kak Nish ke? Kak Nish memang sibuk. Dia sibuk buat closing, sibuk buat video. Kan? Lepas tu malam-malam buat live. Dahsyat dia tu. Kan? Kena ikut. So kalau dia berjaya, memang layaklah dia percaya. So macam mana nak recruit DS agent? Sebab setiap hari saya ada buat posting pasal recruitment. Nadia, inilah 5P kan, yang saya nak share bagaimana nak jadi leader keimanan Tuhan. Aku baru nak jawab ni. Sabar ya. Leader
kiriman Tuhan. Jom. Dah ready ke belum? Padahal tajuknya nak cerita ini dari tadi, tapi disebabkan soalan-soalan yang saya dapat tu dahsyat kan. Ada IG tak? Maksudnya nak follow Kak Nis. Saya tak pastilah. Kalau Kak Nis ni, kalau kat IG dia tak famous sangat. Tapi kalau kat TikTok dia acah-acah artis. 180,000 kan. Dan saya suka salah faham. Macam mana aku nak faham? kau bagi ayat potong-potong. Bagi ayat full lah. Dengan komanya tak ada. Dah. Okay, let's go. Dah ready ke? Sebenarnya inilah yang kita nak share. Tetapi saya suka menjawab lah korang punya persoalan-persoalan yang ada. Baru mula rupanya 5P. Ya, ini baru mula. Kan? Biasalah. Teknik. Kalau aku bagi awal-awal, nanti kau lari. Bayangkan dari tadi, 200 maintain sampai habis. Tapi at least walaupun saya suruh tunggu, menjawab kan soalan-soalan yang ada. Betul tak? Okay, last. Boleh tak sebelum saya mula, 5P yang pertama ini, yang berada di TikTok, tolong share dulu. Last. Saya nak korang share. Sebab ini the real tajuk hari ini sebenarnya. So 5P. 5P bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Sebab tadi apa yang saya buat adalah saya nak you faham. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku dalam tim kita tu bukan salah orang lain, tapi salah diri kita sendiri. So bila kita dah faham, rupanya banyak benda aku kena tambah baik, banyak rupanya aku kena add on, barulah you layak untuk jadi leader kiriman Tuhan ini. Dia macam kita lah. Kita nak suami sebaik Nabi Muhammad SAW. Kita nak isteri seperti Siti Aisyah. Tapi adakah kita pun selevel kan macam Nabi Muhammad SAW? Adakah kita juga selevel seperti Siti Aisyah? Kan kadang-kadang benda-benda macam tu kan dia akan balance lah. Kalau kita leader pun leader bengong, kita pun dapat anak tim bengong juga. Faham tak? So janganlah jadi bengong sangat. Simple. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Boleh? Ready Okay. So untuk jadi leader kiriman Tuhan, P yang pertama adalah filosofi. P yang pertama adalah filosofi. So apa maksudnya filosofi ini? Adalah belief. Kepercayaan. Kita kena tunjukkan kita nak bawa kita punya anak tim kita tu kalaulah dia setia dengan kita selama tak kisahlah 3 tahun ke 5 tahun, apa yang kita akan bagi pada mereka. Itu. So P yang pertama adalah filosofi, yang kita mudahkan bahasanya itu adalah roadmap. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kita buatlah 3 bulan yang pertama, apa anak tim kita dapat? 6 bulan, apa anak tim kita dapat? 1 tahun, apa anak tim kita dapat? 2 tahun, apa anak tim kita dapat? 3 tahun, apa anak tim kita dapat? So kita dah susun elok-elok dah. Kita susun elok-elok apa yang anak tim kita akan dapat dan apa anak tim kita akan achieve. Faham tak faham? Ya. Sebab ingat leader, awak ini captain. Leader, ingat awak ini captain. So kalau captain pun tak tahu nak bawa kapal tu ke mana, awak ingat anak tim awak tu nak join ke atau naik kapal? So terserah captain tu nak bawa anak tim tu mungkin ke arah corporate ke. Saya pernah jumpa satu tim, leader ni dia memang buat perancangan, dia akan ada setiap dalam masa 2 tahun ataupun dalam masa, tak kisahlah, dalam 5 tahun tu tim dia tu akan ada satu wisma, 20 tingkat, dan setiap satu tingkat itu adalah tingkat-tingkat ataupun floor untuk anak tim dia. Dan setiap satu floor itu nilainya adalah 1 juta. So kita ni sebagai leader pun dah kena buat perancangan untuk tahun 2021. Sekarang bulan 5, sekarang bulan berapa aku dah lupa tarikh. Bulan Jun, bulan Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember ni apa planning kita nak buat? Plan marketing untuk tahun 2022. Apa nak kena buat daripada
Januari, Februari, March, mungkin kita akan naikkan billboard. Walaupun belum naik lagi billboard, tetapi kalau you ada planning nak buat macam tu, anak tim akan teruja. Tapi kadang-kadang kalau you sendiri pun, dia tanya, Kak, kita rasa bila kita nak naik billboard InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita naik billboard. Dan kalau ada rezeki kita masuk Titan. Dan kalau ada rezeki kita masuk CCO. Oh my God. Dan kadang-kadang itu lebih okey berbanding kalau kita hanya sekadar, kita nak buat apa ni? Mana ada orang nak follow? Faham tak faham ni? Sebab tu mindset dan belief leader tu penting. Dia dah nampak dah. Kalau leader sendiri pun takut, ini adalah kereta impian saya, ini adalah rumah impian saya, ini adalah jenis ataupun interior design untuk office saya, tak ada siapa nak follow. Faham tak? Faham sebab tu kadang-kadang leader yang kadang-kadang dia berani tunjukkan apa yang dia nak, itu anak tim akan lebih yakin dan percaya. Dia tahulah, okay, kalau leader tu nak back macam tu, dia tahu cara nak capai dia macam mana dan level berbelanja dia macam mana. Orang suka. Kan, ini pun leader pun kedekut. Kan, so nanti you akan dapat tim yang sama lah. Macam tu je. Faham So, filosofi, roadmap. So, ini adalah bab yang pertama. So, apa yang anak tim leader tu percaya, itulah kapal yang dia akan dapat, konsep dan orang-orangnya dia macam tu. Kan? Orang ni, anak tim ni, dia akan all out. Kan? Kalau dia tahu jelas apa yang dia akan dapat. Dan dapat atau tidak, itu adalah rezeki. Dan dapat atau tidak, itu adalah hasil. Tapi yang penting, jalan tu jelas nak bawa ke mana. Nak pakai kereta apa. Simple. Faham Okey, itu P yang pertama, wajib. So siapa-siapa yang nak jadi leader tapi belum ada belief, belum ada filosofi, perbaiki dulu. Awak nak jadi captain yang macam mana? So bila awak dah ready nak jadi captain, awak dah ready nak jadi leader, anak tim akan jumpa. Sama juga bila anak tim dah ready nak belajar, dia akan jumpa leader yang betul. Faham Terima kasih Atika. Dahsyat Atika ni. Okey, P yang kedua. Okey. So, untuk mudahkan kita buat recruitment, P yang kedua adalah produk. Okey. Tapi produk ni bukan hanya sekadar produk, tapi produk yang berkualiti tinggi. Okey. Produk yang berkualiti tinggi. So, itu adalah P yang kedua. Kalau you nak jadi leader kiriman Tuhan, first, you punya mindset adalah mindset yang sangat jelas dengan apa yang you nak. Dan yang kedua adalah leader yang kiriman Tuhan ni adalah leader-leader yang membawa produk yang berkualiti tinggi saja. Dia sangat memilih dengan produk dia. Faham tak maksud saya? Dan cuba korang komen, apa yang you faham tentang produk berkualiti tinggi? Kan, apa yang you faham tentang produk berkualiti tinggi? Ada kata lab test. Okay, high quality. Lagi? Apa lagi? Dan apa lagi? Lab test mungkin apa? Natural. Premium. Lagi apa? Produk yang dikenali tak? Ni kita first product. Okay, mungkin branding kuat. Lagi? So, jangan marah. Sorry. Sebenarnya kalau tanya saya, halal. Terima kasih Kak Noh. Okay. Kalau tanya saya lah kan, berdasarkan pengalaman saya, produk yang berkualiti ini kalau you hanya masih sebut, okay, berkesan, berkualiti tinggi, lab test, ada sirim, ada halal, kan dah 10 lah, dah lain lah. Okay? Itu dah jadi macam orang lain. Tetapi produk yang berkualiti tinggi adalah high repeat order. Ini produk yang berkualiti tinggi. Ini produk yang berkualiti tinggi. Faham tak? So, kalau you ada KKM ke, you ada benda-benda approval ke, itu benda dah wajib ada. Faham tak? Benda itu dah wajib ada. So, kalau lah produk you ada halal, dermatology tested, tapi kalau tak repeat tinggi, tak ada repeat order, buat apa? Faham tak? Sebab tu kadang-kadang produk yang bagus adalah produk yang high repeat. Maksudnya awak tak payah buat marketing, orang datang. Kak, bestnya produk awak ni. Orang datang. Itu.
Contoh kita ada kek yang paling lawa, packaging kita paling premium, tapi orang beli sekali je. Buat apa? Ingat, anak tim kita ni, ejen kita ni, kat mana dia buat duit? Dia repeat order. So kalau dia buat marketing dapat customer banyak, nak dapat satu customer baru tu punyalah mahal. So kalau tak ada repeat order, sayanglah. So kalau boleh kita carilah produk yang high repeat order. Itu yang paling penting sekali. Daripada banyak benda-benda yang you dah listkan yang penting. Tapi kalau repeat ordernya rendah, next. Macam itulah. Penat nak cari customer baru ni, penat. Percaya kat saya, penat. So yang paling penting adalah repeat order. Maksudnya lebihkan post dan bercerita tentang pasal high repeat order lah je. Betul. First kita bercerita tentang filosofi kita, belief kita. So orang akan kenal dengan karakter kita. Yang kedua adalah repeat order. Sebab tu kadang stok yang banyak-banyak datang tu, kenapa kita kena show? Itu adalah tanda repeat order. So kalau repeat order tu tak tinggi, mana ada orang, buat apa kita nak restock banyak-banyak? Orang nak produk laju. So produk laju itu produk yang repeat order tinggi. Sebab kadang-kadang ada produk yang viral, memang kali pertama keluar, okay, boom. 10,000 unit habis dalam masa 5 minit. Betul? Tapi daripada 10,000 itu, repeat order tinggi ke tidak? Sebab tu Khairul Aming ni sangat berjaya. Sebab apa? Bayangkan satu hari tu dia boleh lepas mungkin berapa botol je? Tak tahulah. Mungkin satu kali buka sejam tu 400. Sebab tu dia meletup-letup. Itu beza dia dengan kita. Dia kalau makanan sedap ke, tahan lama ke, fresh ke, itu dah standard. Itu adalah standard industri. Tetapi you kena cari yang semua dah standard industri tapi repeat ordernya tinggi. Faham? Kalau produk makanan senang nak repeat order. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab memang dia punya produknya berkualiti tinggi. Tapi kalau tak ada orang repeat, tengah waktu COVID ke apa tetap tak ada orang repeat, there is something wrong there. Faham ke faham ni? Boleh So ingat, P yang pertama adalah filosofi. P yang kedua adalah produk yang wajib berkualiti tinggi, khusus tekankan pada point high repeat order. Saya tak peduli pasal benda yang lain, saya just nak tahu repeat ordernya tinggi ke tidak. Tapi yang benda-benda yang mengikutkan benchmark kita tu kena ada lah. Kan? High repeat order. Okay. P yang ketiga. Okay, so P yang kedua, high repeat. P yang ketiga. So sebenarnya macam mana nak jadi leader kiriman Tuhan? P yang ketiga adalah profit margin. Profit margin. Orang nak buat untung, orang nak buat duit. And agent kena buat untung. Bukan hanya sekadar buat duit, tapi dia kena ada untung. Faham tak? So profit margin ini kena cukup besar lah. Kan? So biasanya berapa profit margin yang kalau boleh kita nak dapat daripada satu orang customer? Try lah untuk usahakan satu orang customer ini kita mampu dapatkan at least RM30. Cuba. Contoh. Kalau awak jual makanan, kan, satu item mungkin untung awak RM3, tapi satu customer boleh beli 10 paket terus. So bukan bermaksud awak kena jual produk mahal semata-mata, tidak. Tetapi kalau awak boleh jual RM3 punya item, tapi dia kena ada customer tu at least kena beli 10. Faham So margin profit kecil tapi repeat order tinggi boleh? Boleh. Contoh macam susu Nilofa. Susu Nilofa. Alah. Nampak ni? Nampak tak? Susu Nilofa ni. Ni margin kecil tapi repeat order tinggi. Faham tak? Cuma kadang-kadang you kena pastikan customer tu janganlah beli satu kotak je. Belilah 2 kotak ke 3 kotak ke. Yang penting satu customer kita boleh dapat RM30. Macam tu. Kalau ejen dapat 20%, okey tak?
Saya tak kisah awak nak dapat 20% ke, 40% ke, 30% ke. Yang penting satu customer tu, agent itu boleh dapat RM30 satu customer. So kalau kita punya margin tu 20%. Okay, so satu produk kita dapat RM5. Tapi kita kena try untuk ajar tim kita tu untuk jual at least 6 item terus. Macam tu je. Hello? Suara ada kan? Suara? Hello? Suara ada lagi? Ada? Suara saya dengar tak? Cuba komen. Hai sir, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Syah. Cik Syah pun kena sihat-sihat kat tu. If margin kecil, galakkan buat package belian besar. Betul. Ingat, satu customer kena at least ada RM30. Maksudnya kita boleh close customer dapat untung RM30. Itu lebih elok. Kenapa? Simple je. Kenapa RM30? Kenapa at least kena RM30? Rendah pun tak ada masalah. Tapi RM30 ni untuk online ni sedap sikit lah. Okay. So RM10 modal ataupun RM10 ni untuk kita simpan. Ini untung ni dah tolak modal RM10 untuk marketing. Kan, RM10 lagi nanti untuk mungkin beli stok, extra stok. Macam tu. Stok, marketing dengan simpan. Sebab tu kita buat RM30. Yang sedap lah. Bukannya maksudnya minimum tapi yang sedap. Kan, untuk meniaga online ini, satu customer ni at least kita boleh dapatkan RM30. Begitu. Macam buat set untuk sebulan dapat close banyak botol. Betul, pandai. Sir, saya buat business first day semalam tak ada customer. Tak apa. So Nat, awak try untuk dapatkan 100 orang customer dulu. Dari situ nanti barulah kita akan tengok macam mana kita punya progress dia. Untung berapa anak ejen pun sedap menjual. Betul. Untung berapa pun tak kisah. Sebab Alhamdulillah kita dapat untung tu. Tapi apa yang saya nak you highlightkan pada anak tim, pastikan satu orang customer bagi dia keuntungan RM30. So kalau produk kita beli sekali dapat 600. Much better. Tapi kalau nak jual barang yang untungnya 600, mungkin harganya dekat 2,500. Betul lah. So skill menjualnya dah berbeza. Boleh? Okay. Untung besar, repeat order tinggi. Lagi best. Okay, boleh saya teruskan Okay, 4. Sir, boleh ke nak tukar customer ke DS? Boleh. Boleh, Aiman. Tapi kita akan share esok lah kot. Bukan hari ni. Okay, ingat Yang pertama, nak jadi leader kiriman Tuhan adalah filosofi. Yang kedua, produk yang berkualiti. Dan dalam produk yang berkualiti, yang paling penting adalah high repeat order. Dan yang keempat adalah powerful training. Nak jadi leader kiriman Tuhan, P yang keempat adalah powerful training. Powerful training. So apa maksud training ni? Training ini adalah bukan daripada HQ, tapi leader yang kena bagi training. Kita kena ajar mereka ni menjual. Kita kena ajar mereka ni buat. So leader yang kena bagi training. Maksud training ni macam kita ganti kepada learning session and review session. So ganti. So apa yang kita nak cerita? Apa yang kita nak ajar mereka ni? Kita ajarlah apa yang kita buat. Kita ajarlah apa yang kita buat. Jangan tunggu HQ, jangan tunggu leader-leader kita bagi training. Tak nak. Orang itu follow awak sebab awak. Semua bisnes kena ada semua ni ke sir? At least kena ada. Kalau awak nak jadi leader kiriman Tuhan lah. Okay, kalau awak nak jadi leader kiriman Tuhan, semua benda ni nak kena ada. Sir, kalau leader tak bagi macam mana? Awak dia ni bukan cerita pasal leader awak Ni cerita pasal awak. Kalau leader awak tak bagi, itu masalah leader lah. Kita carilah. Kita kan boleh belajar. Adik, you akan jadi leader.
So kalau leader awak tak bagi, takkan awak nak ikut follow leader awak tak bagi. Awak kena jadi orang lain lah. Ini bukan masalah, okey, kita nak salahkan leader. Oh, patutlah leader kena ada ini, leader kena ini. Tak, itu masalah dia sebab dia tak ada join kelas kita. Tapi sebabkan awak dah ada dalam kelas hari ni, awak jadilah leader yang berbeza. Kira salah masuk tim ke? Tak. Dia bukan salah siapa-siapa. Kan? Saya cuma share, one day you akan jadi leader. So kalau daripada 5P yang saya share ni, leader awak tak ada, mungkin banyak benda yang kena upgrade. Itu masalah dia. Yang paling penting sekarang awak. Saya tak nak awak jadi leader yang sama macam leader awak. Awak pun tak suka, betul? So tak naklah jadi anak tim pun tak suka dengan awak. Betul tu sir. As a leader kena bantu anak tim. Setuju. So ramai je leader-leader yang tak ada 5P ni. Tapi yang saya nak 218 orang yang ada kat TikTok, 119 orang yang ada kat Instagram. Janganlah jadi leader yang macam tu. Jadilah leader yang ada yang 5P ni. Faham ke faham? Sebab bayangkanlah baru ada 300 orang je pun yang ada hari ni. So ramai lagi yang tak tahu. Betul? So saya nak 300 orang ini be different, jadi leader kiriman Tuhan. Simple. Okay? Jadi leader kiriman Tuhan di mana you sampaikanlah ilmu yang saya sampaikan ni pada orang-orang dan semoga apa yang kita belajar ini memberi manfaat dan manfaat itu menjadi asbab kita punya rezeki pun banyak. Okey? Boleh? Dan P yang terakhir. Boleh ke? Betul kita dah boleh habiskanlah nak pukul 1 dah. Okey, dan ini P yang paling penting. Okey, ini adalah P yang paling penting. Semua masih boleh terima dan masih follow dengan baik apa yang saya sampaikan daripada tadi. So P yang pertama adalah filosofi, P yang kedua adalah produk yang berkualiti, P yang ketiga adalah profit margin, P yang keempat adalah powerful training, dan pastikan powerful training itu dilakukan oleh leader itu sendiri, bukannya orang lain. Bukannya leader, okey saya sponsor awak masuk kelas ni, okey saya sponsor awak pergi masuk kelas tu. Bukannya saya tak bagi tau. Cuma kalau it's better awak try ajar dulu, awak ajar dulu. Lepas tu join kelas sama-sama tak apa. Jangan awak hantar orang pergi kelas tapi awak tak join. Lepas tu awak tak ajar dia. So you akan digelak lah. Okay, learning dan review session tu apa sir? Training. Kita nak ubah perkataan training ni kepada learning session dan review session. So kita tak nak guna training, perkataan training. Okay. Alright, last but not least, P yang kelima. Dah ready ke belum? Ni paling penting. Kalau you tak ada P yang kelima ni, tak gunalah P yang nombor 1, P yang nombor 2, P nombor 3, P nombor 4. Tak guna. So kalau awak tak ada P yang nombor 5 ni. So saya hanya share P yang nombor 5 ni untuk orang-orang yang ready, yang dah bersedia sahaja. Guys, apa yang P yang ketiga? P yang ketiga adalah profit margin. Betul ke? So kalau you dah tahu P yang kelima ini, kan? So orang yang tak tahu itu tidak ada tanggungjawab. Tapi kalau you dah tahu, untuk tahu tentang P yang kelima ni, ini adalah tanggungjawab. Dan kalau awak langgar, ini salah awak sendiri, awak tak boleh salahkan orang lain. So betul-betul nak tahu ke? Ingat, great power come with great responsibility. So kalau you tak sanggup untuk tahu P yang kelima ini, tolong left ni sekarang. Pergi. It's better you tak tahu daripada you tahu. Sebab bila you dah tahu, it's no turning back. And awak kena buat sampai jadi, sampai selesai. Sebab apa? Kalau awak tak buat sampai selesai, saya tak boleh jamin lah kan apa yang akan terjadi pada awak. Okay, so itulah P yang kelima. Memang dahsyat gila, memang mahal gila. Tapi kalau you boleh terima dengan baik, insyaAllah you will be the next leader kiriman Tuhan. Next level tau, bukan level biasa. So betul-betul dah ready ke belum ni? Nak tahu sir, dah sejam tunggu ni sir. Nipu. Alright, so P yang kelima. Tolong catat dan ingat ni tanggungjawab besar. So P yang kelima adalah proven leader. Proven leader. Simple, dan inilah yang paling penting sebenarnya.
proven leader. So bercerita tentang proven leader ni adalah lead by example. Awak bukan hanya sekadar menggunakan pangkat awak untuk memberikan arahan, tetapi awak lead by example. Lead mereka, pimpin mereka dengan hasil yang awak dah buat. Faham tak? So kat sini saya highlightkan sekali lagi. Tunjukkan. So sebab tu kadang-kadang nak jadi leader firman Tuhan ni, macam mana nak buatkan orang teruja nak join kita adalah awak kena show lah. Kan? Graph income awak. Awak buat graph. Buat graph. Hari pertama, bulan pertama berapa? Bulan kedua berapa? Bulan ketiga berapa? Bulan keempat berapa? Bulan kelima berapa? Sebab tu kadang-kadang nak jadi leader ni kena ada proven, kena ada hasil, bukannya sembang je. Faham tak faham ni? So bila kita tunjukkan kita punya slip gaji kita ke, ataupun kita punya income graph kita ke, record kita ke, sebab tu achievement ni sangat penting. Faham tak? So nak jadi leader ni memang kena jadi nombor satu lah. Siapa nak join leader yang bukan nombor satu ke nombor dua ke? Apa kau nak join leader yang nombor 10? Faham tak? Tapi kalau you leader nombor 10 tapi bersaing rapat dengan leader lain, tak ada masalah, orang akan follow. Sebab HQ pasti akan keluarkan ranking leader-leader ada yang 1 juta lah, 800,000 lah. So kalau dia suruh buat pilihan, awak nak join leader yang buat 1 juta ke dapat 800? Saya tanya, awak nak join leader yang buat 1 juta ke baru buat 10,000? Faham tak? So pastilah kita nak leader yang terbaik. Itu kalau kita bercerita tentang sales, nak jadi leader ataupun nak buat duit, memang orang nak tengok sales dululah. Record buat sale bukannya duit yang kau ada, bukan kereta yang kau ada. Tidak, bukan duit kepuk-kepuk tu, tidak. Tapi record POS system kat situ kan ada berapa dah kita restock, berapa sale kita. Itu kan lebih powerful berbanding kereta Audi, macam ini, macam itu. Orang kisah apa? Dia it's not about apa yang awak pakai. Biarlah orang yang kata kita kaya, bukan kita tunjuk yang kita kaya. Faham So itulah sesi hari ni punya input pengisian bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. 5P bagaimana nak jadi leader kiriman Tuhan. Alhamdulillah. So saya turun balik, naikkan balik daripada atas. So leader, siapa-siapa yang jadi leader ataupun bakal leader, so inilah 5P yang kena ada. 4, yang pertama adalah filosofi. So P, yang pertama adalah filosofi, apa yang you percaya, roadmap. Yang kedua, pastikan leader yang baik adalah leader yang betul-betul menjaga produk yang dibawanya tu bukan asal barang jadi duit, tidak. So pilih produk. So kalau awak leader bagus tapi bawa produk yang tak apa-apa, orang tidak akan follow. Dan produk yang bagus adalah produk yang repeat order tinggi. Dan yang ketiga adalah profit margin. So profit margin ni maksudnya apa? Profit margin adalah orang nak buat duit dengan kita. So makin mudah dia capai apa yang dia nak capai, makin lamalah dia stay dengan kita. So kalau dia tak stay lama dengan kita, mungkin disebabkan dia tak buat duit dengan kita. Dan satu lagi, dia tidak ada rasa bonding dengan kita. Faham P yang keempat adalah powerful training. Powerful training ni adalah fasa untuk dia sentiasa tahu kita ni sentiasa upgrade dan upgrade. Dan yang paling penting nak ajar apa? Tak perlu ajar yang susah-susah, tak perlu nak sampai level saya. As simple as awak ajar apa yang awak buat. Awak ajar apa yang awak buat, simple. Dan yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah proven leader. Proven leader. So kalau awak rasa macam kenapa saya susah nak dapat anak tim? Awak sendiri pun tak ada hasil. Dan kadang-kadang kenapa Allah tu tak bagi kita ada anak tim? Sebab nanti nak ajar anak tim tu macam mana? Faham tak? Nak ajar anak tim tu macam mana? Awak nak bagi anak tim tu apa? Amin ya rabbal alamin. Saya sentiasa doalah leader-leader yang ada dalam sesi hari ni. Sebab apa? Yang pertama, sudi share pada anak tim dan follow saya, join kelas hari ni. Dan alhamdulillah lah hari ni memang dahsyat kat TikTok.
Hari Jumaat TikTok memang dahsyat. 218 orang yang stay. Kalau kat IG 112 orang. So kita harapkan besok will be different. Besok kita nak tengok IG 200, TikTok 200. Boleh? So you guys, apa yang saya pakai hari ni, aha tak untuk semua orang? Aha moment tak untuk semua orang? So, save life ni, aku tak tahulah nak save kat Insta dengan kat TikTok ni nak save macam mana. Saya tak tahu. So daripada awak suruh saya save, tengok je lah daripada awal. Nanti kalau tak pasti tanya balik. Tak pasti tanya balik. Kat TikTok 300 Aha sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. So yang siapa-siapa yang berada di TikTok ke, boleh screenshot screenshot ke ataupun macam biasalah. Sebab apa, kadang-kadang ingat apa yang awak screenshot, apa yang awak letak kat IG story, benda tu adalah you punya activity business. So orang akan tahulah macam, kau join kelas apa hari ni? Macam best je. Tak tahu pun. Kadang-kadang geram juga, tapi nak geram macam mana kan? So pasti akan ada orang yang tak tahu dan tak tahu. So tugas kita adalah konsisten setiap hari sampai semua orang tahu. Bayangkanlah kalau macam saya kan, saya buat kelas, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tak ada siapa pun nak join. Tetapi kalau saya cuba buat, macam hari pertama tak ramai, hari kedua makin ramai, hari ketiga tak ramai balik, hari keempat tak ramai. So nanti bila macam ada, dia akan tunggu. So saya nak apa leader-leader ni buat nanti, buatlah, punyalah konsisten, ramai ke tak ramai ke, cuba konsisten dulu sampai-sampai orang pun tunggu juga. Boleh? InsyaAllah. So itu saja yang saya nak share untuk hari ini. Semoga esok ada another session kita. Besok nak cerita tentang apa, saya pun tak tahu. Nanti biasanya saya akan dapat input-input ni daripada saya punya group Telegram saya. Okay. So ada yang nak join group Telegram ke? So kalau korang nak join group Telegram, saya highly recommend. Antara you guys klik link yang saya bagi ini ataupun pergi kat saya punya bio ataupun profile, kat situ ada link. Kalau susah sangat pun pergi kat Telegram, cari Jom TikTok. Pergi kat Telegram, cari Jom TikTok. Itu saja. Okay, dan insyaAllah nanti kalau nak go for kelas TikTok ke, kita akan ada kelas TikTok pada Julai. Tapi ingat kelas tu memang hot selling, sangat cepat. Nanti kalau saya bagi link, terus daftar RM50 je. Alright, so itu sajalah kot. Saya tak nak drag panjang-panjang, sekarang pun dah pukul 1. So all the best. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya. Kita tangguhkan sesi kita pada hari ini dengan taufik kifarah dan surat al-As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana yafus ila allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, so hari Ahad kelas macam biasalah kot. Mungkin hari Ahad saya tak buat kelas kat TikTok dengan IG, saya akan buat kelas kat Zoom. So itu untuk orang-orang yang dapatkan ebook saya lah. So apa-apa pun nanti PM saya ke ataupun DM saya ke, dan siapa-siapa yang berada di IG ke ataupun di TikTok, try untuk buat kelas ataupun try untuk screenshot dan share lah benda yang awak paling suka dalam sesi kaya tadi. Okay? Alhamdulillah. Esok ada lagi se? Ada. Esok ada. Kita akan cuba buat setiap hari pada musim lockdown ni. Setiap hari. Okay? Doakan saya. Okay? Alright, so itu saja. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah dan dari saya sendiri. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjumpa di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.